rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 99. Petok bawah sekali. Surat 99, petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin bima la yasifu launan. Bima la yasifu launan. Bima tu dia bertakluk kepada satru. Satru rajulin wa amatin wa satru hurratin. Satru tutuk takluk dianya bima la yasifu launan, ay launal basharati fi majlisit takhatubi. Kaza dabata bizalika Ahmad bin Musa ibnu Ujair. Seperti tersebut di atas. Seperti tersebut di atas. Mana? Menutupi oleh lelaki dan perempuan hamba akan barang yang antara pusat dan lutut. Menutupi perempuan merdeka akan selain daripada muka dan dua tangan. Itu seperti di atas. Ditutup dengan sesuatu. Bima dengan sesuatu, dengan jirim lah, dengan sesuatu jirim yang dengan dia dengan sesuatu warna kulit tidak tampak, tidak kelihatan. Dalam forum percakapan. Allah, payah ni. Dalam forum percakapan. Fi majlisit takhatubi, dalam majlis kita bercakap. Apa ni? Di tempat kita bercakap, jarak kita antara dia jarak mana? Tu kira majlis takhatub. Diterjemah dengan forum percakapan. Seperti ini pula lah batasan-batasan tobik sakatan yang dikemukakan oleh Ahmad bin Musa bin Ujair. Jadi syarat sah sembahyang yang ketiga daripada 5 syarat, menutupi oleh lelaki dan perempuan akan barang yang terpusat dan lutut, dan menutupi oleh perempuan merdeka akan selain muka dan dua tangan. Tutup ni dengan sesuatu, dengan jirim yang dengannya warna kulit tidak nampak, dengan barang yang tidak nampak warna kulit, dengan barang yang tidak nampak warna kulit. Bima la yasifu ni dengan barang yang yasifu launan. Yasifu ni barang yang tidak boleh cerita akan warna kulit dia. Tu yasifu, yang tak boleh nak cerita. Sebab apa? Sebab tak nampak warna kulit. Jadi tutup aurah dalam sembahyang ni dengan barang ni jirim. Barang dengan jirim. Sesuatu tu daripada jirim, umpama kain lah, yang mana tidak boleh kita nak cerita warna kulit dia. Padat ni.
Tak boleh nak cerita warna kulit. Walaupun terbayang nampak dia punya betih ke, perempuan peha ke, lelaki contoh, nampak terbayang. Tapi boleh cerita tak warna kulit? Tak boleh cerita. Sudah memada. Pada ni. Sekarang ni menutupi aurah dengan sesuatu, dengan barang, dengan jirim yang mana tak boleh nak cerita warna kulit dia. Tak boleh cerita warna kulit ni pada majlis takhatub. Mana kita duk cakap dengan dia tu, nampak tak warna kulit? Ada ni. Mana jarak apa cakap? Jarak apa cakap, nampak tak warna kulit? Tak nampak, tapi terbayang-bayang lah. Kain pelekat dia lama dah tu. Kain pelekat dia nipis dah. Faham tak ni? Tapi tak nampak warna kulit ni. Tak boleh cerita warna kulit ni dengan pandangan hak muqtadil lah. Jangan mata orang tajam mungkin boleh nampak. Mata apa tu? Cerita putih tu, mata boleh nampak jauh. Ataupun dia memandang ni, memandang dalam normal. Kalau dia pandang dengan perhati sungguh-sungguh, dia dekat sikit dengan orang semayang tu, nampak warna kulit. Sebab apa? Sebab dia ta'amul. Pada ta'amul ni, dia pandang sungguh-sungguh. Mana apa ni? Dia ndak sungguh-sungguh. Pada ndak? Pada ndak? Ndak panggil tau? Pandang. Ndak kau boleh nampak lah. Ndak mana ni? Ada ndak? Orang pandang. Orang ndak? Mana tu? Perhati sungguh-sungguh. Nampak lah. Walaupun dia, kalau kata dia perhati nampak warna kulit, tu tak mudarat gitu. Ataupun dia nampak warna kulit kerana orang semayang tu berdiri di hadapan pintu. Jadi cahayanya masuk ke dalam. Dengan ada cahaya masuk ke dalam tu, boleh nampak warna kulit dia tu, aurah dia tu. Tak mudarat. Ada ni. Dia mudaratnya nampak warna kulit sebab nipis sangat-sangat, umpama plastik lah. Kalau kain nipis macam mana pun takkan nampak warna kulit. Terbayang, memang terbayang lah kain pelekat dia nipis sangat-sangat. Pada kain pelekat dia nipis siap. Siap ke apa? Bukan nipis siap. Pada nipis siap. Nipis siap tau. Kalau tebal, tebal apa? Nipis siap. Nipis sangat lah. Nipis siap. Kalau tebal, tebal tak ada tau. Ada? Tebal? Bukan. Kata ganda kan kita ada semua kan. Nipis siap. Tu nipis siap, nipis sangat. Tebal, panjang, jenggong. Pendek, ketong apa? Pendek apa? Panjang jenggong tau. Panjang jenggong. Pendek, pendek ketong. Ketong. Ada ni. Kau nak kata kandung kita? Dah reti benda gitu. Tak reti panjang jenggong. Panjang sangat lah. Pendek ketong, pendek dah orang lalu. Makna walaupun kain pelekat dia nipis sangat-sangat sekalipun, takkan nampak warna kulit. Cuma yang takutnya kalau pakai kain pelekat nipis ni, tak kena gaya, dia terkoyok pada masa sujud. Jangan di masjid surau ni ada CCTV. Kain pelekat dia masa sujud terkoyok. Dia pun tutup cepat-cepat. CCTV nampak lalu dah. Jangan sekarang ni. Orang semayang lebih kurang, CCTV dapat, dia pun buat viral. Ada ni, buat viral. Ni viral orang semayang sunat. Tiba-tiba mari makanan kuk depan, dia berhenti. Apa hukum fiqh? Semayang sunat, perkara sunat. Bila kita masuk dalam perkara sunat, kita tak mau buat daripada awal pun boleh.
Kita buat molek-molek, kita nak berhenti tengah pun boleh. Perkara sunat ni dia akan kekal sunat walaupun tengah buat. Macam puasa sunat lah. Puasa sunat malah nak berbuka, perkara sunat. Berpuasa tu sunat dah. Dia pun nak berhenti tengah jalan, perkara sunat. Dia perkara sunat tak boleh berhenti ni. Haji umrah sunat, tu tak boleh berhenti. Tu tak boleh berhenti. Pandai ni. Sebab haji ni, haji wajib contohnya, kalau dia batal tengah tu pun dia wajib kena sempurnakan. Kita semayang batal, tak ada berhenti kan. Kalau puasa batal, tak ada berhenti kan. Tapi kalau haji tidak sah batal, dia kena perapi. Walaupun tahun depan dia wajib kena mari semula, dia kena perapi, dia tak boleh berhenti. Itu beza. Sama dengan haji hak sunat, tak boleh berhenti walaupun dia sunat. Jadi kalau kain tu nipis, takut situlah. Takut dia terkoyok. Tapi punya nipis, tak akan nampak warna kulit. Fatu takdir, kain nipis dia berdiri di tepi pintu. Masuklah pancaran cahaya, nampak warna kulit kerana pancaran cahaya, tak mudarat. Dia jangan nampak warna kulit dengan pandangan yang pertengahan. Dalam jarak dia, jarak kita bercakap macam mana? Dua hasta. Ada jarak dua hasta. Jangan rapat sangat. Tu kata jangan ta'amul sangat. Ta'amul apa? Jangan ndak sangat. Jangan rapat tengok. Dia pun ndak tengok, rapat tengok. Nampaklah warna kulit. Tu tak mudarat. Tapi tidak nampak warna kulit ni dengan barang, dengan jirim. Adapun dengan cat, dengan cat tak boleh sebab dia bukan ada jirim. Dia cat warna hitam, nampak tak warna kulit? Tak nampak. Tapi itu bukan jirim. Itu bukan jirim. Faham ni? Dia kena menutupi dengan barang ni, kena pada jirim. Warna dia tak ada jirim. Tapi kalau dia warna, memang tak nampak warna kulit, itu tak memada. Ini menutupi dengan barang yang tidak nampak warna kulit, dengan pandangan yang pertengahan yang ada. Dalam jarak kita bercakapnya macam mana? Dalam dua hasta contohnya kita bercakap, nampak tak warna kulit? Tak nampak. Tapi terbayang tak apa. Terbayang tak apa. Faham tak ni? Mana kalau sebut tadi kok, kalau kain nipis macam mana pun tak akan nampak warna kulit. Nampak warna kulit ni plastik lah doh. Plastik lah. Dia plastik ni menutupi. Plastik dia menutupi. Tebal lagi plastik. Dan kita dia kata umpama cermin. Cermin tebal, tapi dia tidak boleh menutupi warna aurah, maka tidak memada. Jadi menutupi aurah dengan sesuatu dengan jirim yang tidak boleh kita cerita, tidak boleh kita sifatkan akan warna kulit. Wa yakfi ma yuhka li hajmil a'dha'i lakinnahu khilaful aula. Lepas dah kitanya dahulu aurah sembahyang lelaki dan perempuan hamba, aurah di dalam sembahyang bagi perempuan merdeka. Kemudian kita mengelepasnya pergi kepada aurah yang lain. Sebab dalam kebanyakan kitab ketika membicarakan aurah di dalam sembahyang ni akan dibicara juga aurah ketika waktu yang lain. Faham tak ni? Biasa dicerita ketika membicarakan aurah di dalam sembahyang. Lepas tu mungkin direngkahlah, dia tak cerita. Yang mana kebanyakan aurahnya antara pusat dan lutut lah kebanyakan aurahnya. Kemudian dia ada pembahagian aurah. Contohnya aurah lelaki, sesama lelaki.
antara pusat dan lutut. Aurah perempuan sesama perempuan muslimah antara pusat dan lutut. Faham tak ni? Makna lelaki dengan lelaki ni, kalau dia mandi macam asrama budak-budak lah, dia tak boleh pakai seluar pendek, dia kena pakai seluar 3 suku. Faham tak? Kena seluar 3 suku. Orang bukan 3 suku. Seluar 3 suku. Orang 3 suku nak kau sewe tau. Orang 3 suku kau sewe. Dan ni seluar 3 suku kau boleh pakai. Lepas tu seluar 3 suku tu jangan londek, jangan turun daripada pusat. Itu aurah lelaki sama lelaki antara pusat dan lutut. Aurah perempuan sesama perempuan muslimah, perempuan Islam antara pusat dan lutut. Jangan pula telanjang pula. Lepas tu dia kata, supaya je kata, tutup apa dia kata. Ni hak tu saya cerita dululah, zaman dulu macam mana tak tahulah. Mekah dia kata orang Indonesia. Ni cerita zaman dulu ni, jangan marah pula orang Indonesianya. Cerita zaman dulu. Dia mandi puak-puak lelaki dia tu, dia mandi telanjang. Orang tegur, dia kata serupa je, dia kata tutup apa. Dia kata serupa. Dia mandi telanjang sama-sama puak dia. Tu Mekah tu, orang Mekah. Jadi tu gua tegur, tak ikut. Sebab apa? Dia kata serupa je. Dah ada aurah antara pusat dan lutut. Faham tak ni? Itu aurah lelaki dengan lelaki. Kita ni dalam khulwah seorang diri ada aurah. Telanjang bulat Saudi hukumnya haram. Kita tak tahu bahawa seorang diri ada aurah. Faham tak ni? Bukan berarti seorang diri boleh telanjang bulat, bukan. Aurah seorang diri bagi lelaki 2 kemaluan. Aurah seorang diri bagi perempuan antara pusat dan lutut. Pandangan muktamad, pandangan taif, aurah perempuan seorang diri sama dengan aurah lelaki seorang diri, iaitu 2 kemaluan. Itu pandangan taif. Pandangan muktamad, perempuan seorang diri antara pusat dan lutut. Makna lelaki seorang diri boleh pakai seluar dalam saja. Perempuan seorang diri tak boleh pakai seluar dalam saja, dia kena pakai seluar 3 suku juga. Kena tutup antara pusat dan lutut. Ni perempuan seorang diri, dia kena tutup antara pusat dan lutut dengan bahawa pakai luar pendek pun tidak memada, dia kena pakai luar 3 suku juga. Tapi Panata'i mengatakan aurah perempuan seorang diri sama dengan aurah lelaki seorang diri, iaitu 2 kemaluan. Kalau dalam saja sudah menutupi aurah. Tak ni? Kita ingat ke seorang diri tak ada aurah? Kena belajar molek. Aurah fil khulwah dia dalam khulwah seorang diri. Walaupun gelap sekalipun ada aurah seorang diri. Tanda ni? Diharuskan buka aurah seorang diri tadi li adna gharadin, walaupun bagi sekurang-kurang tujuan, serendah-rendah tujuan. Kalau mandi untuk tujuan yang besar, dia pun telanjang, tidak diharamkan sebab dia ada gharad, ada tujuan mandi. Ini li adna gharadin, sekurang-kurang tujuan. Kenapa telanjang? Nah rasa dia pun telanjang. Kenapa telanjang? Ni dalam kitab lah. Dia nak sapu rumah. Sapu rumah tu berabuk. Kalau dia pakai, kalau perempuan lah, pakai antara tutup atau pusat dan lutut, berabuklah kain dia. Contohnya atas tak tutup dah seorang diri ni, dia pun pakai kain batik tutup antara pusat dan lutut, berabuk kain batik sebab rumah tu lama tak menyapu. Kalau pakai jadi berabuk, maka dia pun buang kain batik dia tu kerana tak boleh kena abu. Itu dia panggil apa? Sekurang-kurang tujuan, maka dia haruskan lah. Dia pun sapu rumah, dia pun telanjang, dia pun menyanyi, gitulah. Dia nak masak. Kalau masak ni nepuh minyak tu akan mengerci, kena kain batik dia.
Yang dipakai tutup antara pusat dan lutut ni. Kena kain batik. Sebab apa? Kuat mengercik minyak Dia pun buang kain batik dia. Sakut jauh, dia pun masuk telanjang bulat. Dia pun menyanyi. Macam tu. Menyanyi tu saya tambah. Dia duduk mikir pula Ustaz Boy pula cerita dia menyanyi. Dari telanjang dia menyanyi lah sambil-sambil masuk. Orang pun intai tengok, amalan apa ni masuk sambil telanjang menyanyi pula. Makna apa ni? Dia boleh buka aurah seorang diri tu dengan sekurang-kurang kerana sekurang-kurang tujuan. Kalau mandi itu tujuannya besar dah. Sekurang-kurang tujuan. Panah ke, ataupun dia nak tukar pakaian. Dia nak tukar pakaian. Tukar pakaian boleh nak pakai pakaian baru tu masuk, jangan telanjang. Tak ada, dia pakai buang hak lama. Lepas tu telanjang pergi ke almari, lambat pula jumpa hak berkenang. Tak apalah, seorang diri ni faham tak ni? Ni cerita khulwah seorang diri. Dia nak tukar pakaian. Dia boleh je cari dulu pakaian baru. Kemudian dia boleh je salin pakaian tanpa telanjang. Boleh je. Dah. Dia tambah pakaian lama ni, dia pun loroh pakaian lama, jatuh atas lantai, dia pun telanjang pula, pergi ke almari cari pakaian baru, lambat pula nak jumpa dia berkenang. Lama juga dia telanjang pula, duduk di tepi almari dia tu. Tak apa dah, sebab dia ada tujuan. Kenapa telanjang? Nak tukar pakaian. Ni cerita hukum, cerita adab, cerita lain pula. Ni cerita hukum. Pada ni. Sehingga kan dia nak tukar pakaian tu dalam masjid. Dalam masjid sekalipun. Dalam masjid macam mana? Masjid ada ruang persalinan. Tahu? Ruang bilik persalinan. Tapi kalau di hospital persalinan waktu tu. Bukan panggil persalinan, buat beranak tu lah. Persalinan ke apa? Kan di masjid ni ada ruang salin pakaian. Itu masjid tu boleh ni iktikaf dalam tu. Masjid betul-betul dia pun tutup, buat macam bilik, dia ada pintu, orang pun tukar pakaian di dalam tu. Itu masjid. Masa dia tukar pakaian, dia buang habis ada tubuh dia. Telanjang pula. Apa tujuan? Nak tukar pakaian. Maka diharuskan pada syarak. Dalam masjid tu boleh nak iktikaf situ tu. Tak apa walaupun dalam masjid. Tak apa walaupun dalam masjid. Nak kayak gitu. Janji ada sekurang-kurang tujuan. Tapi kalau buka aurah seorang diri saja-saja je, hukumnya haram. Aurah seorang diri bagi lelaki dua kemaluan, aurah seorang diri bagi perempuan atas pandangan muktamad antara pusat dan lutut. Itu aurah seorang diri dalam khulwah dia panggil. Ada ni. Itu pembagian aurah lah. Kemudian tadi aurah lelaki dengan lelaki antara pusat dan lutut. Dan memang ada pandangan di dalam mazhab Syafi'i kita bahawa aurah lelaki dengan lelaki ni sawatahu, dua kemaluan sahaja. Ada pandangan aurah lelaki dengan lelaki dua kemaluan sahaja. Mana lelaki sama lelaki, dia mandi, dia pakai kalau dalam tak haram dah. Itu pandangan Taif dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab Maliki. Sama dengan setengah pandangan di dalam mazhab Hanafi. Peha bukan aurah lelaki sesama lelaki. Tapi nak cerita bab benda hukum khilaf ni cerita molek. Tak ada apa-apa pun. Kalau kita nak cerita molek, kalau gitu kok, kalau pendek lah ustaz yang mengajar. Tak ada orang kata gitu. Melainkan orang yang ada rekod tak baik dah berkaitan dengan khilaf mazhab. Orang yang cerita khilaf mazhab kok muka dengan muka nyenyih, muka nyombong. Ni kena nyakit ya. Dia cerita je, bukan aurah lelaki dengan lelaki. Ustaz pakai kalau pendek bagi masjid. Kenapa kata gitu? Orang cara dia tu, cara doktor. Cerita bab khilafiyah, pelik apanya? Ni cerita bab khilafiyah, tapi bagi pandangan saya yang lebih tepat, yang lebih betul, Allah dia ni. Orang panggil nak kata macam mana? Hak pandangan lebih tepat, lebih betul.
lebih tu dengan dalil. Jadi pandai dia daripada imam-imam mazhab deh. Orang ni orang yang tak ada cermin ni, pandai tak ada cermin. Kena beli cermin besar-besar sikit. Tengok di cermin tu, muka pesan mana, zahir pun tak percaya dah. Hati perut macam mana pun tak tahu kan. Cerita betul-betul tak ada masalah. Kita tidak beramal ke dengan pandangan peha bukan aurat. Kita beramal. Kalau kita tidak beramal pandangan peha bukan aurat, macam mana kita tengok bola? Kalau kita tidak beramal dengan pandangan peha bukan aurat, macam mana tengok bola? Masuk stadium tu ada kopi atas kepala dengan main. Ada kopi atas kepala tu tak lebar masuk stadium. Kan orang Terengganu. Sekali Terengganu masuk final. Berapa buah ke atas? Lepas tu orang main bola atas padang tu tutup aurah ke tak? Peha tutup ke tak? Peha sepeng. Pada peha sepeng? Peha terbuka. Apa tu? Ini ke mana? Pakai pandangan peha bukan aurah, lelaki sama lelaki. Orang perempuan jangan terbabit lah. Jangan duk nyepel orang perempuan pula. Ni ada orang perempuan pula nyepel pula dalam stadium. Pada nyepel, nyelik. Orang luar tengok bola, aktiviti keluarga. Habis anak bini dia bawa, tok nenek dia bawa. Dikit aktiviti keluarga tak ada orang lain dia. Kita orang Terengganu dah. Saya ingat sama-sama dulu lah, lama dah ni. Cerita sama dulu. Tengok bola di stadium. Stadium ni lah, bandar ni kan. Ada je orang puan lalu kat depan seorang. Orang panggil tinegari. Kenal tinegari? Dulu dia panggil tinegari. Kemudian dia panggil Bosian. Telinga panggil tinegari. Lalu je kat depan. Boleh nyakit lah. Habis tank air ni, orang gandeng. So balik. Gandeng. Apa? Tinegari. Mari mana tengok bola orang perempuan ni ke orang lelaki? Marah dulu. Marah. Orang memang akan baling dengan tank bekas air tu lah. Orang akan baling dia. Apa? Tinegari. Apa panggil gari? Maghrib tu lah apa? Betina maghrib. Apa? Panggil tinegari. Janganlah. Ni cerita lelaki sama lelaki. Antara pusat darutuk itu pandangan muktamad. Dan pandangan dalam mazhab Syafi'i ini pandangan qil dalam mazhab Syafi'i. Dan kita mahali ada. Qil dalam mazhab Syafi'i, aurah lelaki dua kemaluan sahaja. Memang pandangan kita beramal, kita tengok orang main bola. Adalah di kalangan pemain bola tu pakai apa tu? Hak pakai ditutup sampai ke bawah lutut tu adalah. Tapi bukan semua pemain bola seumpama tu. Ada ni. Kan dia tak tengok bola. Ini kisah lah. Kisah dia Maulana. Balik India. India ni kadang-kadang dia beramal dengan mazhab Hanafi. Tapi Maulana ni dikatakan mulut masing. Ada mulut masing, orang yang soleh, orang yang mulut masing. Satu hari tu orang nak cari dia. Dia tak ada. Isteri kata ada di kebun belakang rumah. Orang ni pergi kebun. Dua pendek Maulana tu pakai. Dah kebun seorang dia je dalam belakang rumah, dia tak kena dengan orang. Tapi orang pergi, dia pergi cari kain nak tutup peha dia. Dah, dia pakai begitu je. Kalau orang tahu Maulana mulut masing, peha dak tutup, Maulana apa gitu? Kalau orang reti. Ada ni. Tak, dia memang dikenali mulut masing. Orang yang soleh Maulana ni. Tapi dia boleh masuk kebun pakai lawan pendek. Tapi bukan ada orang. Tapi orang mari tiba-tiba tu, dia lari ke tak? Dia cari kain ke tak? Tak, dia diam. Jadi cakap macam biasa je. Pandai ni. Sebab apa? Dia beramal dengan pandangan peha bukan aurat. Nanti orang kata macam-macam. Tu orang dia dengan Allah Ta'ala. Tapi yang pula kata dah ustaz mari sejak kalau pendek kan. Tu adab pula. Itu bicara bab adab apa semua. Ini bicara bab khilafiyah.
Kita beramal dengan pekoh mazhab Syafi'i. Aurah lelaki dengan lelaki antara pusat dan lutut. Peha aurah. Tapi terkadang nak tengok bola. Taklid mazhab bukan taklid mazhab lain lah. Pakapan kata F dalam mazhab Syafi'i, peha bukan aurah lelaki dengan lelaki. Gitu je lah. Itu pekoh. Itu pekoh. Kemudian berkaitan dengan aurah perempuan. Aurah perempuan selain daripada muka dan dua tangan. Dan ada pandangan dalam mazhab Hanafi, muka, tangan, dua kaki pun bukan aurah. Bukan kata muka, bukan kata dua tangan zahir dan batin. Kaki zahir dan batin. Kaki zahir belah atas, batin belah tapak. Tangan zahir dan batin bukan aurah. Mazhab Hanafi, kaki zahir dan batin pun bukan aurah. Mana kaki zahir belah atas, mana kaki batin tapak kaki, bukan aurah. Lepas tu jangan pelik lah. Orang mazhab Hanafi, orang perempuan, dia sembahyang tiba-tiba nampak kaki, tidak aurah. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pula tepi-tepi aurah memang aurah sungguh-sungguh. Tapi tepi-tepi aurah dimaafkan. Itu mazhab Hanafi. Sebab tu orang perempuan dia semayang cukup mudah. Kita bermazhab Syafi'i, nak semayang tidak memada pakai baju kurung. Tu tengok ada orang India di mazhab Hanafi, kaki bukan aurah. Yang memang aurah tapi tepi-tepi aurah nampak, dimaafkan. Simple je. Semayang perempuan mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i. Orang sekarang kadang-kadang dari semayang tu nampak mudah-mudah jadi semayang. Agama tidak payah. Semayang pakai baju kurung sudahlah. Kalau mazhab Hanafi okeylah, mazhab Syafi'i tak lulu. Nak pakai mazhab Hanafi, aku pandai dia, dah dia pandai, tak ada masalah tu. Tapi kena jaga juga, takut timbul fitnah. Itu je lah. Adapun suara perempuan bukan aurah. Suara perempuan ataupun muktamad bukan aurah. Sebab apa? Sebab sahabiyah, sahabat-sahabat perempuan bertanya masalah direct kepada Nabi, tidak melalui isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat perempuan dia nak tanya masalah dengan Nabi, dia tanya direct dengan Nabi. Faham tak ni? Kalau aurah, kalau suara tu aurah, maka perempuan-perempuan sahabat ni akan tanya melalui isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi ramai kan? Tanya melalui satu isteri pun tanya Nabi sallallahu. Tidak, sahabat perempuan tanya terus dengan Nabi sallallahu. Itu dalil bahawa suara perempuan bukan aurah. Tetapi walaupun suara perempuan aurah, haram perempuan melagukan, melunakkan, memanjakan suara di hadapan lelaki ajnabi. Suara perempuan bukan aurah, tetapi melunakkan suara, melagukan suara, memanjakan suara, wadene suara depan lelaki ajnabi, hukumnya haram. Mana kalau perempuan ni jual-jual pada ni, tanyalah betul-betul. Nak minum, tanya betul-betul. Tanya bekeng-bekeng tak apa. Ni kira abang nak minum apa, duduk atas kursi pula, wak manja, tu haram. Tu baru ramai orang lelaki gigi. Baru kena dengan nafsu. Tak, ia boleh tanya nak beli apa, tapi cakap dengan nada biasa tanpa melunakkan suara di hadapan lelaki ajnabi. Suara memang bukan aurah. Anda faham situ? Sebab tu orang perempuan boleh mengajar di hadapan lelaki ajnabi, sebab suara bukan aurah. Dia mengajar, ustazah mengajar. Jadi ada cadangan pihak surah lah, supaya ustazah tu mengajar pakai speaker lah. Biar orang luar boleh tupang. Tak boleh, dia kata tak boleh pakai speaker, suara perempuan aurah. Ni tak reti apa panggil. Satu hari itu dia buat berzanji, buat lagu marhaban. Dia pakai speaker pula. Buat lagu dia pakai speaker.
Mengajar betul benar, so pakai speaker dia kata aurah tak boleh. Tak erti orang kayak gini. Dia nak mengajar lah pakai speaker. Boleh mengajar, tak ada masalah. Boleh ceramah, tak ada masalah. Tetapi tidak boleh memanjakan suara. Tak ada ni. Dah pesen dia dah dene gitu. Dia tak boleh lah. Dia kena di rumah dia je. Rumah dia je. Pada ni. Ada radio sekarang ni. Radio berteraskan agama. Ramai DJ perempuan. Tapi DJ yang lain bercakap secara normal. Tapi ada DJ yang memanjakan suara. Tapi mungkin pesen dia jenis manja, jenis dene. Kalau pesen jenis manja dene, tak boleh di DJ. Dalam radio sebab lelaki ajar dia dengar. Lepas tu nak ada DJ juga. DJ di rumah ngetuk lelaki sudahlah. Oh, dia berteraskan agama. Tapi dia ambil DJ yang suara, yang memanjakan suara, melunakkan suara. Lepas tu dia program agama. Ada ustaz yang tukang cakap. Ustaz tukang cakap tu cakap di selit tu. Dia buat macam orang manja je. Dia buat dene gitu. Tak ada benda pun nak selit. Tapi dia nak tu juga. Dia nak buat pandang ni tengah-tengah tu lah. Tidak kan jadi senyap macam seorang. Dia bunyi manja. Bunyi manja. Kata apa benda hukum gini ni? Dia ambil dah suara DJ manja lunak suara dene suara ni sebagai iklan dalam radio. Suara tu lah. Padahal suara perempuan bukan aurah. DJ perempuan lain ada lagi, tapi mereka bercakap secara biasa. Bukan secara melunakkan suara, memanjakan suara. Tapi mungkinlah akan dikatakan pesen dia. Memang dia cakap dene gitu, maka tak boleh jadi DJ. Padahal ni tak boleh. Oh, takkan dengar orang puan suara dene naik syahwat dah. Itu bukan bicara. Syahwat itu masing-masing. Dia melunakkan suara tu haram. Dia memanjakan suara tu haram. Suara bukan aurah. Suara bukan aurah. Tapi jangan memanjakan suara. Dia nak memikat, nak menarik minat, supaya orang suka pada DJ tu, dia pun buat lunak suara. Bukan tak boleh gitu. Dia kena cakap cara normal saja. Sebab ada DJ perempuan yang lain cakap normal saja, tak ada masalah. Tapi yang palingnya masa dia jadi regu dengan ustaz tengah ceramah agama, dia tengok tak apa benda kata ni. Nak mengerang ke apa? Nak mengerang tau. Ada seumpama tu. Suara perempuan bukan aurah, tetapi diharamkan memanjakan, melunakkan suara di hadapan lelaki ajnabi. Ada. Itu bicara hak berkaitan dengan aurah lah ni. Bicara berkaitan dengan aurah. Kemudian satu laginya, aurah perempuan di hadapan perempuan kafirah. Kalau mazhab Hambali sama saja, aurah perempuan dengan perempuan muslimah, aurah perempuan dengan perempuan kafirah antara pusat dan lutut tak ada beza. Mazhab Hambali sahaja. Jumhur mazhab yang lain, aurah perempuan di hadapan perempuan kafirah barang yang tidak nyata ketika al-istighal al-manziliyah, ketika bersibuk di rumah. Ketika bersibuk di rumah, mana hak tak nyata? Hak tubuh lah, tak boleh lah. Hak nyata, kepala, tengkok, pangkal tangan, pangkal beti. Itu bukan aurah di hadapan perempuan kafirah. Jadi perempuan Islam kepala bukan aurah di hadapan perempuan kafir, ya? Jadi kalau gitu perempuan Islam dia bolehlah pergi kat seleng rambut tu. Perempuan kafir dari segi aurah boleh sahaja, tapi ingat baik, rambut tu walaupun sudah dipotong kena jaga, itu aurah walaupun sudah dipotong. Satu laginya, kita tak akan benarkan kepala kita dipusing-pusing, digetek-getek oleh orang kafir. Pandai ni, bila gunting rambut kan, gunting rambut, siapa kamu? Walaupun kamu raja sekalipun, raja lah, kamu raja sekalipun, ke raja gunting rambut macam mana? Raja gunting rambut macam mana? Mana tukang gunting dengan raja tu, dia duduk jauh-jauh, tangan dia tak pegang kepala. Wallahualam lah.
Kalau gunting rambut ni, kepala orang akan pusing. Kalau raja tak tahu macam mana. Jadi macam mana kita nak benarkan kepala kita dipusing-pusing oleh orang kafir? Ini perempuan Islam nak gunting rambut dengan perempuan kafir yang gunting rambut, dia akan pegang kepala. Orang kafir pegang kepala kita. No. Memang kepala bukan aurah di hadapan perempuan kafirah. Itu hak aurah selain dari aurah dalam sembahyang. Tapi satu petok baca tadi. Wa yakfi ma yuhka li hajmil a'dha'i lakinnahu khilaful aula. Boleh pula wa yakfi dan memada. Boleh pula ditutup dengan pakaian yang berpotongan seperti anggota badan, tapi seperti ini berselisih dengan yang aula. Pandai ni. Dia sekarang ni menutupi warna aurah. Tiba-tiba kain tu menutupi warna aurah, tapi kain tu ketat. Menutupi aurah, tapi kain tu ketat. Ada ni. Kain tu ketat. Memada, wayak kepi dan memada tak ada apa-apa. Janji menutupi warna aurah, akan tetapi khilaful aula. Dipanggil apa ni? Nahi yang bukan maksus dipanggil. Kalau nahi yang maksus dipanggil makruh. Nahi tergahan ni tidak khas pada ni, tak nyata molek, maka dipanggil khilaful aula. Istilah ulama mutaakhirin, rendah sedikit daripada makruh. Tak ada siapa tangga makruh lah. Itu bagi lelaki. Adapun kalau ketat bagi perempuan hukumnya makruh. Ketat bagi perempuan hukumnya makruh. Ketat bagi lelaki hukumnya khilaful aula. Perempuan dan khunsa kalau ketat hukumnya makruh. Lelaki kalau ketat khilaful aula. Dia pakai seluar ketat nak semayang lelaki ni, khilaful aula. Tapi kalau perempuan pakai ketat, hukumnya makruh. Mana ketat dia? Baju dia tak ketat, tapi hak tutup lengan dia ni bukan ketat. Ketat lah tu. Pandai ni. Sekarang dia pakai baju kurung di semayang. Oh ni tak ketat, tapi hak dalam ni dia pakai. Dia pakai apa dia panggil? Ketat ke tak? Nampak tak dia punya bentuk tangan? Nampak? Makruh. Ada. Dia pakai baju kurung, dia terpaksa kena pakai hot dalam ni. Dia panggil apa? Panggil apa? Apa tahu? Tak kenal. Tapi tahu tak perempuan dia ada hot ketat ni. Ketat tak? Nampak tak dia punya bentuk lengan? Nampak? Makruh. Lelaki ketat khilaful aula. Ini bicara dalam semayang. Kalau perempuan tu ketat di hadapan lelaki ajnabi, nampak bentuk tubuh, hukumnya haram. Aurahnya tertutup, tapi bentuk tubuhnya tidak tertutup. Tidak dinamakan menutupi aurah, tetap hukumnya haram. Sekarang kan, janji tutup aurah, nak berlari, nak kayu basikal, tutup tapi nampak bentuk tubuh, haram juga. Kan Islamik sikit sekarang ni kan. Perempuan nak berlari, pakai tudung, tapi pakai ketat. Apa hukum? Tapi nampak berbentuk, okey sikit. Tak memada gitu. Okeylah daripada dia pakai seluar dalam. Betullah. Okeylah daripada dia pakai seluar dalam. Tapi tidak memada. Sebab apa? Sebab dia hanya menutupi warna kulit. Yang bukanya muka dan dua tangan. Tapi dia tidak menutupi bentuk tubuh. Dia tidak menutupi bentuk tubuh. Tapi betul lah, lebih baik daripada hak pelari perempuan hak pakai luar dalam saja. Pakai luar dalam tu dah, luar dalam saja. Tapi pakai ketat seumpama tu pakai tudung sekalipun tak memada lagi, sebab masih lagi nampak bentuk tubuh. Wa yajibus satru minal a'la wal jawanibi la minal asfali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin.
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.